Okay, hari ni kita belajar tajuk putaran. Okay, putaran ni bermaksud sejenis transformasi yang semua titik pada satu satah diputarkan. Diputarkan melalui satu sudut tertentu pada arah tertentu pada suatu titik tetap. Titik tetap ni dikenali sebagai pusat putaran. Itu maksud putaran lah. Contohnya, okay, ini titik tetap. Ini merupakan pusat putaran. Okay, ada satu objek di sini. Objek P. Dia diputarkan. Bila dia diputarkan, contoh dia putar ke sini. Jadi kedudukan baru dia tu berubah. Daripada sini dia akan jadi sengit ke sana. So pada kedudukan baru ni, P tadi jadi P prime lah, image. Ini objek, ini image. Ni dah bertukar dah. Ni halau sini, dia pusing ke sini. Boleh. Ini contoh lah ni. Contoh putaran. Dia bertukar kedudukan. Bertukar kedudukan. Daripada sini diputarkan ke sini. Okey, image yang terhasil dia mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Sama dengan objek. Ni sama lah ni. Sama besar. Oleh kerana dia sama, jadi kita boleh nyatakan objek dan image tu di bawah suatu putaran adalah kongruen. Kongruen apa? Kongruen? Kongruen bentuk, saiz yang sama. Itu kongruen. Okay, pusat putaran. Untuk pusat putaran ni dia merupakan titik tetap. Inilah titik yang kita nak putarkan sesuatu objek. Boleh awak nyatakan apa benda objek yang di keliling awak yang merujuk kepada putaran. Contoh putaran. Apa dia? Okey, ni contoh Contoh objek yang ada di keliling kita yang menunjukkan putaran. Dia berputar. Okey, cuba tengok. Kipas tu bergerak. Awak rasa bila bergerak tu dia boleh apa tu? Buat nombor 1 kak. Dia slow sikit. Nampak tak? Dia bergerak. Tadi kat mana dia punya pusat putaran? Mana dia punya pusat putaran? Di bahagian tengah tu. Bilah tu berpusing pada satu titik tetap. Ini merupakan arah putaran. Bilah ni tadi daripada duduk sebelah sini, dia dah pergi ke sebelah sana. A, B, C tu dia dah, contohnya dah ada 3 bilah kan. Bilah A dah berubah tempat jadi ke bilah B, B ke C, C ke A. Dia berputar macam tu lah. Itu maksudnya kedudukan dia, bentuk dan saiz. Orientasi dia
masih lagi sama walaupun dia berputar. Ini contoh kipas. Mana lagi contoh bentuk apa tu? Yang merujuk kepada putaran. Objek-objek yang ada skrin kita yang merujuk kepada putaran. Cuba awak fikir. Okey, ni contoh apa tu? Gerakan jam. Jarum jam ni bergerak mengikut arah jam. Kedudukan jarum ni dah berubah kan? Daripada sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Dia berubah. Okey, awak ingat tak maksud putaran tadi apa? Transformasi yang mengikut arah tertentu. Transformasi yang semua titik pada satu saatah tu diputarkan mengikut suatu sudut tertentu. Tadi jam tadi bergerak ikut sudut tertentu lah. Sudut apa? 90 darjah, 180, 270, macam tu. Dan pada arah tertentu. Arah tertentu tu arah merujuk kepada tadi, kalau jam tadi ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Ikut arah jam atau lawan arah jam. Yang diputarkan pada satu titik tetap. Jarum tadi, jarum tu tengah-tengah tu merupakan pusat putaran. Kalau kipas tadi, ni bilah kipas kan. Yang di tengah ni merupakan pusat putaran dia. Itu untuk putaran lah. Okay, cikgu nak tunjuk untuk perihalkan. Kita nak huraikan putaran. Kita nak huraikan putaran. Macam mana kita nak huraikan putaran? Kena ada 3 benda. Yang pertama tadi, sudut. Kena ada sudut. Sudut tertentu. Sudut tertentu selalunya dalam soalan sudut 90 darjah ataupun 180 darjah. Yang kedua, kena ada arah. Arah putaran. Arah putaran ni merujuk kepada ikut arah jam. Satu lagi, lawan arah jam. Ini untuk arah putaran, ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Dia ada 2 juga. Dan yang terakhir adalah pusat putaran. Pusat putaran mesti dinyatakan dengan jelas. Pusat putaran ni titik tu lah. Contoh kat sini, ni titik O. Cikgu perihalkan yang contoh yang cikgu buat ni. Ni putaran 90 darjah. Ni 90 ni. Macam mana cikgu tahu ni 90? 90 dia punya kedudukan dia dari objek ke image tu, dia punya kita nampak dia akan jadi huruf L. Image ke objek ni dia akan jadi huruf L. Ni sambung, kalau sambung garis ni. Dia jadi huruf L. Ni 90 darjah. Putaran 90 darjah. Arah apa? Kena ada arah. Ni arah ke kanan. Kalau ke kanan dia ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada. Pada pusat ni nama apa? Dilabel sebagai apa? O kan? Jadi titik O lah. So kita nak tulis dia punya huraian dia. Kita nak huraikan putaran ni. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik O. 3 benda mesti ada. Yang pertama sudut, arah dan pusat putaran. Sudut, arah dengan pusat putaran. Ini kita nak huraikan putaran. Boleh? Cikgu tunjuk contoh.
Ini contoh kan kita nak tunjuk putaran. Ini gerakan putaran. Ini tanda, ini merupakan titik tetap lah. Kalau kita pegang titik ni, kita putarkan kertas tu. Kan dia bergerak kan. Dia dah berubah tempat. Tadi duduk sini ke kiri. Kalau cikgu putarkan ke kanan, ke bahagian atas. Jadilah dia punya bentuk dia menghala ke atas. Putar lagi. Kanan lagi. Jadilah bentuk dia sini. Putar lagi, putar lagi, putar lagi. Cukup 360 darjah. Dia kembali kepada kedudukan asal kat sini tadi. Bila cikgu pusing, contoh kalau cikgu buat garis kan, awak senang nampak dia punya tu. Okay, bila cikgu pusingkan kedudukan ni, yang pertama, dia hala ke atas. Ini daripada sini ke atas ni, ini adalah sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Cikgu punya protektor tak ada pula nak tunjuk. Ni sudut 90 darjah. Kalau arah 180, ini dah 90. Terputar pula sekali lagi kat sini. So kat sini bahagian ni dia 180 darjah. 90 tambah 90, ni sudut tegak lah ni. Jadi 180. Kalau ke bawah lagi 180 tambah lagi 90, jadilah 270. Dan kalau pusing cukup 360 darjah, dia akan kembali kepada kedudukan asal lah kat sini. Faham? Ini putaran ni. Titik tetap. Titik tetap kat sini ni, tak bergerak. So kedudukan imej ni sama lah. Jarak dia daripada sini ke sini dia sama. Daripada pusing ke atas pun sama. Okay, macam mana kalau kita nak kenal pasti sudut tu 90 darjah ke 180? Kan cikgu cakap tadi, dia punya putaran dia tu, bila kita lukis, kita sambungkan daripada objek ke pusat, pusat ke imej, dia akan jadi huruf L. Dia akan jadi huruf L. Sini ke atas ni. Tapi kalau 180 darjah, dia akan jadi straight. Dia bertukar ni. Ini ke kiri. Yang satu lagi tu akan jadi ke arah kanan. Belah sini. Kiri dengan kanan. Ni atas bawah. Itu untuk tunjuk putaran lah. Kita tengok. Cikgu nak tunjuk contoh tadi. Sekejap Okay, kita ada merajah ni. Suruh putar 90 darjah lawan arah jam. Pusat di O ni. Okay, 90 darjah. Macam mana kita nak tentukan dia sudut 90 darjah? Awak boleh buat sama ada ni, kita sambung dia titik di sini. Okay, 90 darjah tadi cikgu cakap dia adalah bersudut tegak, sudut 90. Jadi kalau kita nak pusingkan ni, kedudukan dia 90 darjah, dia akan jadi hala ke arah sini lah, 90. Ni kan jadi huruf L. Ni objek, sebelah sini imej. Semuanya bucu ni kat mana? Itu maksud cikgu. Ataupun awak boleh buat, madam, ataupun boleh buat ni, kira kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sini 3, sini 4. Jadi bila pusing, benda ni berpusing, lawan arah jam dia ke kiri. Jadi turun ke bawah lah.
yang ni akan jadi begini. Ni 90 dia akan jadi ke sini. Nampak tak? Yang ni dah 3 ke kiri, 4 ke atas. Jadi yang ni diturun 3, 4 ke kiri. Ni 3, ni 4. So bucu sini duduk sini lah. Faham tak? Atau satu kaedah lagi, awak boleh guna kertas luksina ni. Kalau cikgu lukis benda ni, ni titik O kan, dia pusing 90 darjah. Kan ni, nampak tak? Ni melekat pada kamar rajah cikgu kat belakang tadi. Ni sudut 90 darjah. Arah dia tu dah bertukar. Boleh faham? Itu salah satu kaedah lah. 3 cikgu tunjuk kat awak tadi. Ni baru titik bucu ni. Ni sambung balik lah lukis. Kalau nak lukis yang bucu atas ni, tambah lagi satu kat sini. Okay, kalau yang ni 1, 2, 3, 4. Dia turun ni, turun ke 4. 1, 2, 3, 4. Jadi turun ni naik atas, 4 kat sini. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Turun kat sini 5. Naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sambung. Ni macam ni. Adik, ni nak lukis apa? Buku. Jadi tu. Nampak tak? Ataupun yang ni tadi, yang cikgu tunjuk kat awak tadi. Ni kertas. Ni merupakan kertas luksina Ni salah satu kaedah. Kita nak lukis menggunakan kertas luksina ni. Ni kalau nak cari, awak cari kat kedai kertas cover buku scrap. Dia nampak bahagian belakangnya tu. Okay, kita lukis bentuk ni. Ni nanti guna pensel Kalau ada benda ni awak guna pensel sebab senang nak padam. Jangan guna pen pula. Lukis benda ni, lepas tu tanda titik dia. Titik dekat sini. Jadi pusing 90 darjah. Jadi kan kita buat macam ni kan nanti kan. So sudut ni dia jadi ke bawah. Pusing macam ni. Kan sama tu. Nampak tak? Ni yang asal. Bentuk objek asal. Image ini yang cikgu lukis tadi. Guna kaedah kira jarak tu kan. Ni yang pusing. Nak semak betul ke tidak yang kita buat. Nampak kan? Dapat kedudukan yang sama. Yang cikgu lukis dengan yang kita pusing. Ni 90 darjah. Boleh? Kalau dia suruh pusing 180 darjah. Sini. So garis ni nanti kena ke sini lah. Pusing sampai ke sini. Jadi gambar tu duduk kat tepi ni. Kalau 180 darjah, dia punya kedudukan image dan objek itu, dia satu garis lurus. Kita sambung garis tu akan jadi satu garis lurus. Kalau 90 darjah, bila kita sambung garis tu, dia akan jadi huruf L. Boleh? Bolehkah? Tak bolehkah? Boleh faham tidak?
Okay, itu saja yang cikgu nak tunjuk untuk buat latihan dulu dalam Adik, modul. macam